المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم ملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله خذ بيدي قدت سيدتي أذكني لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca penuh hati saja malam ni. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pangkat ikhlas. Dan ketahuilah bahawa ikhlas itu 3 pangkat seperti yang disebutkannya oleh Syekhul Islam dalam kitab Syarah Al-Qushairiyah. Yang pertama, ikhlas lebih tinggi bila seseorang hamba mengerjakan amal ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Syekhul Islam di sini adalah Syekh Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i, ya. Syekh Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i. Syekhul Islam di sini adalah Syekh Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i. Dilahirkan pada tahun 800 bulan Hijrah. Dan dia menuntut ilmu di Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar ni lebih dari 1000 tahun lah. Dia punya usia dah. Dan dia seorang ahli fiqah dan ahli sufi yang sangat terkenal. Antara guru utamanya ataupun gurunya adalah Al-Hafiz Ibn Al-Hajar Al-Asqalani. Mengaji dengan Ibn Hajar Al-Asqalani. Meninggal pada tahun 900 Hijrah ketika berusia 100 tahun. Panjang umur Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Wafat usia 100 tahun. Dan jenazahnya dikebumikan di tempat yang berdekatan dengan maqam Imam Syafi'i di Mesir. Okay. Ini pandangan daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ya. Ikhlas ni terbahagi pada 3 pangkat. Pangkat pertama, ikhlas yang lebih tinggi bila seorang hamba mengerjakan amal ibadat semata-mata kerana menjunjung perintah Allah. Dia hanya nak junjung perintah Allah semata-mata. Bila orang tanya dia, sebab apa hang semayang? Sebab apa hang bangun tahajud? Sebab apa hang berzikir? Sebab apa hang baca Quran? Dia kata, sebab aku nak laksanakan perintah Allah. Aku nak tunai perintah Allah. Aku hamba dia. Aku hamba je, aku tak ada apa. Ini hak aku, mengabdikan diri pada dia. Jadi bila orang itu dia amal semata-mata nak tunai perintah Allah, ni ikhlas tingkat paling tinggi sekali. Dia tak fikir apa pun. Dia fikir aku nak tunai perintah Allah. Allah senang.
itu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari kita hikam, kamu jangan duk sibuk duk tuntut Allah selamat pemberian Allah kepada kamu, duk sibuk tuntut hak dia, sibuk duk tuntut nak Allah bagi itu bagi ini. Sepatutnya kamu kena sibuk tunaikan perintah dia. Sebab ada orang sebab ada orang dia ada orang dia duk kira hak Allah nak bagi kat dia, tapi tunai perintah Allah tak. Setengah orang fikir aku nak syurga, aku tak mahu masuk neraka, tapi tak sibuk pula tunai perintah Allah. Dia sibuk tuntut hak dia, dia nak hak dia, dapat hak dia, tapi hak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ketaatan pada Allah, perintah Allah dia tak tunai pun. Dia bukan orang ikhlas. Orang ikhlas ni dia peringkat pertama, dia tunai semata-mata nak, dia ibadat semata-mata nak tunai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lepas tu orang kata kalau tunai perintah Allah, niat tunai perintah Allah, lepas tu pahala syurga semua tak dapat kan? Siapa kata macam tu? Bila kita patuh pada Allah semata-mata, ikhlas semata-mata patuh pada Allah, pahala tu urusan Allah, syurga tu urusan Allah. Tapi Allah janji Allah nak bagi pada hamba yang taat pada dia. Allah SWT. Dan setengah orang dia kata aku kalau niat ibadat ni taat semata-mata hanya kerana Allah, nak tunai perintah Allah ya, lepas tu aku tak dapat apa. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dan kita hikam, Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, kamu boleh taat pada Allah, kamu boleh ibadah pada Allah walaupun 2 rakaat, itu dah anugerah Allah yang sangat besar pada kamu. Walaupun kamu belum dapat pahala ataupun syurga nanti di akhirat, tak perlu kamu tunggu pahala dan syurga pun tak apa. Kenapa? Kamu boleh semayang tu anugerah Allah daripada kamu, besar sangat. Bukan semua orang boleh semayang walaupun 2 rakaat. Ada orang daripada kecil dia dah balik sampai umur 80, 90 tak pernah semayang, tak pernah sujud. Siapa? Orang kafir, siapa? Orang fasik. Kita ni Allah pilih boleh sujud pada dia, boleh solat, boleh sebut nama dia. Tu anugerah Allah yang sangat besar tu. Hamba-hamba pilihan dia saja dia bagi. Walaupun pahala kita tak nampak, syurga belum kita masuk, kita boleh ibadah pada Allah tu, anugerah Allah yang sangat besar. Nak apa lagi? Boleh ingat dia tu anugerah dia, pemberian dia, kurniaan dia dah. Boleh sebut nama dia, kurniaan besar dah. Boleh sujud pada dia, kurniaan yang sangat besar. Bahkan itu kadang lebih baik daripada pahala yang kita nak tu. Kerana yang ni apa? Yang ni kita tunai hak Allah, pahala kita nak hak kita. Kamu menunaikan hak Allah lebih besar, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, daripada kamu nak hak kamu. Kita boleh sujud pada Allah tu dah besar dah. Walaupun pahala tak tahu dapat ke tak, tapi boleh sujud, boleh zikir, boleh sebut nama Allah, boleh sembahyang, boleh bangun pagi, tahajud, witir dan sebagainya. Anugerah yang paling besar. Kerana dijadikan kita orang yang sujud pada dia, kenal dia, beradab dengan dia. Itu satu kemuliaan pada kita. Ada orang tanya, kan Allah kata dalam hadis qudsi, kalaulah seluruh makhluk ini, manusia dan jin, semua derhaka pada aku, kata Allah, tak akan kurang sikit pun kerajaan aku. Aku tetap Tuhan. Kalau semua manusia mentaatiku, ibadah pada aku, jin dan manusia semua ibadah, termasuk malaikat, sikit pun tidak menambah kerajaan aku juga. Maksudnya apa? Allah ni kalau semua makhluk yang ibadat pun dia tetap Tuhan, semua tak ibadat pun dia tetap Tuhan. Tak ada siapa yang menyempurnakan dia, tak ada siapa yang boleh mengurangkan dia. Dia maha sempurna Allah SWT, kita yang kurang, kita makhluk, kita yang dicipta, dan dia adalah pencipta. Orang tanya, lepas tu kenapa yang kita kena ibadat? Wah, yang Allah suruh ibadat, kan dia tak perlu ibadat kita. Allah perlu ke ibadat kita? Allah tak perlu. Kerana dia maha kaya, maha agung, dan dia tak perlu apa-apa pun. Allah dia tak perlu apa-apa. Dia sifat dengan sifat ghani, istighna. Kalau kita ngaji ilmu, dia panggil apa?
tauhid. Ada istighna, ada iftiqar tu. Sifat. Jadi Allah ni tak perlu apa pun. Allah senang. Allah senang. Jadi Allah senang. Tapi kenapa dia wajibkan kita solat dan sebagainya? Ulama bincang. Ini kita kena mengaji ilmu macam ni. Takut-takut syaitan menyesatkan kita. Syaitan kata kalau tak sembahyang, Tuhan bukan apa, Allah senang. Bukan boleh. Allah senang. Maksudnya apa? Menambah kedudukan Tuhan, tak ada. Dia tetap sempurna. Tak ada apa pun hantar ibadat. Allah senang. Jadi kenapa kita kena ibadat? Kena sujud, kita kena sembahyang. Allah perintahkan. Sebab Allah tak perlu pada ibadat kita, kita lah yang perlu pada Allah. Allah tak perlu pada kita, kita perlu pada Allah. Allah senang. Jawapannya kata ulama, sebab Allah nak memuliakan insan, nak muliakan manusia, nak muliakan kita manusia. Kerana makhluk-makhluk dia yang lain, contoh binatang, Allah tak perintahkan mereka ibadah. Mereka hidup hanya makan dan minum. Mereka bagi apa, mating, dia panggil apa, mengawan. Itulah mengawan, tidur, main, makan. Itu binatang. Kenapa Allah perintah kita sembahyang manusia ni? Kerana Allah nak muliakan kita manusia, kerana kita sebagai ciptaan. Dan kemuliaan manusia ni bila ada hubungan dengan pencipta dia, dia sujud pada pencipta dia. Allah SWT. Kita ibadah pada Allah tu satu kemuliaan yang Allah bagi pada kita. Allah nak muliakan kita. Siapa yang tak mahu ibadah, dia menghina diri dia. Dia samakan diri dengan binatang. Apa bezanya binatang makan minum, mengawan apa semua? Manusia pun macam tu lah, main apa semua, rehat. Binatang macam tu. Tapi binatang tidak ada sujud, tidak ada keluarkan zakat, tidak ada puasa bulan Ramadan, tak ada. Jadi kita diwajibkan semua itu kerana apa? Nak bezakan kita dengan binatang, dan supaya Allah SWT nak memuliakan kita manusia. Allah muliakan kita dengan sujud pada dia, dengan ibadah pada dia, dengan munajat kita pada dia. Allah muliakan kita. Bahkan Allah SWT, bukan setakat ibadat yang disuruh kita buat tu dia nak muliakan kita, dia bagi pahala pula. Taufik, hidayah, kekuatan nak buat pun dia bagi juga. Dia bagi syurga pula kat atas, syurga pula seluruh langit dan bumi. Dia ampunkan pula dosa. Dia sayang hamba dia. Allah senang. Ibadat itu Allah nak menzahirkan kasih sayang daripada kita. Segala-gala dia bagi pada kita. Allah senang. Allah senang. Zahirnya kita nampak kita sedang memberi sesuatu dalam ibadat. Tak, sebenarnya kita sedang ambil sesuatu. Allah tak perlu apa pun daripada kita. Allah perintahkan kita ibadat supaya Allah nak bagi kita syurga, nak bagi pahala, semua untuk kita. Allah senang. Itu Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna dan Maha Kasih Sayang Allah SWT. Allah senang. Taufik dia bagi, rasa nak buat dia bagi, hidayah dia bagi, nak boleh baca dalam sembahyang tu dia bagi, boleh bangun pagi subuh dia bagi, pahala dia bagi, keampunan dia bagi, darjat dia bagi, kemuliaan dia bagi, rezeki dia bagi, syurga pun dia bagi. Bila manusia ibadah pada dia, dia muliakan manusia macam tu. Bagi. Allah senang. Okey ya. Jadi ibadat adalah tanda Allah nak memuliakan kita. Allah senang. Okey ya. Jadi Allah senang amat. Siapa yang dia ibadah pada Allah semata-mata nak tunai perintah Allah, itu dia panggil ikhlas, maqam pertama, pangkat pertama. Yang kedua, ikhlas yang pertengahan. Bila seseorang hamba mengerjakan amal ibadat kerana menuntut pahala dan kerana lari daripada siksaan. Golongan kedua, pangkat kedua ini yang lebih bawah, dia ibadat sebab apa? Takut kena siksa. Dan dia nak pahala, bawah sikit. Kenapa? Dia macam ada sesuatu dia nak. Allah senang. Apa? Bagi dia. Macam tu. Jadi Allah senang amat. Nak selamat dari siksa, nak pahala, seolah dia buat dia nak tuntut sesuatu. Yang awal tadi dia nak buat ibadat ni Allah senang kerana apa yang dituntut, bukan dia nak menuntut. Allah senang. Faham tak? Hak
awal tadi, kenapa dia lebih tinggi pangkat dia? Kerana dia hanya nak menunaikan apa yang dituntut, dan dia tak mau menuntut apa pun. Tak mau dia tak mau ambil apa pun. Dia hanya inginkan Allah SWT, menunaikan perintah Allah SWT, tanpa dia fikir hak dia ataupun apa yang dia nak. Allah SWT. Allah SWT. Okay, ya? Dia hanya tunai, bukan dia nak meminta. Allah saja. Allah SWT. Yang kedua ni, dia nak, dia tunai perintah Allah, tapi dia nak apa? Nak selamat daripada siksa dan nak pahala. Okay, ya? Ini pun termasuk kategori ikhlas, tapi pangkat kedua. Yang ketiga, ikhlas yang lebih rendah lagi, iaitu bila seseorang hamba mengerjakan amal ibadat supaya Allah memuliakannya dalam dunia, atau supaya ia selamat daripada kebinasaan dunia. Contoh, dia tahu aku kalau tak semayang, tak pergi accident dengan apa, jenuh aku semayang. Dagang tu, apa aku kata lah, kalau tak semayang tak pergi, dia tahu Tuhan beri atak tu. Sekali dia kata duit aku habis, bisnes tak edit semua. Dia kata aku baik, aku binasa lagi. Oh, senang nak. Jodoh tak jumpa ke? Macam-macam. Ataupun macam-macam orang gut, tak semayang. Sekali muka gelap, orang semua benci kan. Tak ada nur muka. Dan tu semayang. Ni peringkat ketiga punya, semayang. Ikhlas juga. Kenapa? Allah senang. Dia semayang dan dia nak Allah muliakan dia. Dia tetap mengharapkan Allah juga. Dia nak Allah muliakan dia, dia nak Allah selamatkan daripada kebinasaan, daripada keburukan, dan sebagainya. Tapi ini peringkat ketiga. Kenapa? Dia nak hak dia, macam nak, dia nak sesuatu, dia nak selamat diri dia, dia nak. Okey, ya. Yang pertama, seperti mereka yang membaca surah Al-Waqiah. Tambah pula dia dengar apa? Dia dengar, dia selalu duduk baca mastika. Bawa pergi kubur, masuk-masuk dalam liang lahat, ulak mai, ulat muka, hitam muka. Lepas tu orang baru tajuk tak semayang. Dia kata tak boleh berulang semayang. Ini peringkat ketiga punya ikhlas. Nak selamat diri dia, tak mau binasa diri dia, tak mau buruk diri dia. Tak sesenang. Dia baca mastika, orang tak semayang ni, waktu pergi kat kubur, busuk, bau habis, semua orang bau. Dia tahu tak boleh tu bayang, masalah. Ataupun dia tengok gambar kubur, kubur apa? Tanah kubur, macam-macam. Ada buat tu dia lebih sangat, tak pernah berlaku bang tu. Ada yang berlaku tapi taklah teruk macam tu, sikit je. Waktu tunjuk sikit saja, tapi dia buat dahsyat. Okey. Allah senang amat. Allah senang amat. Yang pertama, seperti mereka yang membaca surah Al-Waqiah supaya Allah Ta'ala memurahkan rezekinya. Yang kedua, seperti mereka yang baca Qul a'udzu birabbin nas supaya dipelihara akannya daripada waswas syaitan. Katanya Syekh Abdul Qayyim Mandiri rahimallahu taala, yang pertama, Allah senang. Yang pertama ni mungkin yang kedua tu. Seperti mereka yang baca surah Al-Waqiah supaya Allah Ta'ala memurahkan rezeki. Dia nak rezeki, ya. Ni yang kedua. Yang pertama tu tak masuk lah ni. Yang kedua tu, ya. Ada orang baca surah Waqiah, dia nak apa? Dia nak murah rezeki. Ikhlas tak dia? Ikhlas, tapi ikhlas teradu. Ikhlas pangkat kedua dia panggil, bukan pangkat pertama. Okey, ya. Dah waktu mana yang ulama amal ni surah Waqiah? Bacalah selepas asar setiap hari. Lepas asar. Okey, tadi kata Tarim, selepas asar kita akan baca surah Al-Waqiah ramai. Lepas asar, lepas surah Waqiah baru baca Hizib Bahar setiap hari. Jadi siapa nak murah rezeki, baca Al-Waqiah, surah Al-Waqiah lepas asar. Kalau tak boleh baca selepas asar, bacalah waktu malam. Ikulah macam mana pun. Kalau boleh setiap hari baca surah Al-Waqiah. Kelebihan dia murah rezeki. Ada seorang salafus salih kata dia, Allah SWT, aku sangat inginkan anak-anakku, bahkan setiap umat Islam menghafal surah Al-Waqiah. Kerana pentingnya surah Al-Waqiah dalam hidup kita. Yang pertama untuk ingatkan kita tentang hari kiamat. Yang kedua dapat murahkan rezeki kita. Sebab surah tu murah rezeki.
Ya. Di antara surah yang dapat murahkan rezeki juga adalah memperbanyakkan membaca Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur hatta zultumul maqabir kalla sawfa ta'lamun sampai habis. Satu kali kan nak buat boleh. Ada seorang ulama, Al-Imam Al-Idrus tu di Kota Tarim. Orang yang sangat kaya. Kalau tetamu mai sembelih sampai 2-3 ekor kambing. Lagi tetamu mai pula sembelih pula kambing, sembelih kambing lagi. Tak habis-habis dia punya duit. Dia orang tanya dia, apa yang kau buat? Duit ataupun harta dia tak pernah habis, bahkan bertambah melimpah ruah. Kerja biasa-biasa saja. Ngajak banyaklah, dakwah banyaklah. Adapun kerja pendapatan nampak biasa-biasa, tapi rezeki mai melimpah ruah macam tu. Habib ni dia suka baca Alhaakumut Takatsur banyak-banyak. Aku suka Alhaakumut Takatsur surah tu. Baca banyak-banyak, insya-Allah mau rezeki. Okey ya. Jadi surah Al-Waqiah, ada orang baca surah Al-Waqiah dia nak murah rezeki. Dia ni ikhlas juga. Ikhlas pangkat kedua. Yang kedua, seperti mereka yang baca Qul a'udzu binnas, supaya dipelihara akannya daripada waswas syaitan. Ada pula orang baca Qul a'udzu binnas, dia nak dia selamat. Ni macam golongan ketiga tadi. Dia sembahyang sebab nak selamat, tak mahu saya jadi macam tanah kubur semua. Tak mahu insiden. Pok ada kata kalau tak sembahyang insiden, dipikir banyak kali. Ui, tak sembahyang boleh insiden tu, sembahyang. Ikhlas juga kerana dia nak Allah selamat dia dengan sembahyang tu. Tapi peringkat ketiga, kenapa? Dia ada lagi hak diri dia. Dia nak hak diri dia. Kan semata-mata Allah saja. Itu pun Allah terima juga, dapat pahala juga. Okay, yang ketiga ni, yang kedua ni dia macam yang ketiga tu, dia baca Qul a'udzu binnas, dia nak selamat daripada waswas syaitan. Okay. Dan selainnya daripada ketiga pangkat ini, maka tidak dikatakan ikhlas, bahkan termasuk dalam riak pula. Kalau bukan tiga pangkat ni, tak termasuk. Siapa tak masuk tiga pangkat ni, maka dia bukan orang ikhlas, bahkan dia riak. Contoh di ibadat, dia nak pandangan orang, nak sanjungan orang, itu tak boleh lah. Tapi kalau dia nak selamat, seksa, nak pahala, nak syurga ke, dia takut Allah murka dia, menyebabkan bisnes dia, rumah tangga dia rosak sebab tak sembahyang, dia bangun sembahyang tu dia ikhlas lagi. Dan dia nak dengan sembahyang tu Allah tolong dia, Allah rahmati dia, dan Allah pelihara dia. Boleh. Ya. Tetapi dalam kata-kata yang lain, Syekh Abdul Qadir Mandiri kata, tapi jangan kekal macam tu lah. Kena meningkat. Mula-mula kita buat kerana kita takut tak mahu rezeki lah apa semua. Lepas tu bertingkat sikit, ejah hati kita mengaji lagi, bagi sampai betul-betul ikhlas. Itu hanya kerana Allah semata-mata. Maksudnya berperingkat. Contoh kalau budak-budak, takkan kita nak ajak mereka terus kerana Allah, tak boleh. Kadang anak kita semayang, anak kita kata semayang dapat apa je. Jangan tanya dapat apa. Hendaklah kita jangan fikirkan kita punya hak. Tunaikan perintah Allah SWT, ikhlaslah kamu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dia baca Al-Quran semua. Ikhlas tu apa? Nak tanya lagi. Ikhlas tu apa? Dah clear nak dia tak buat. Dia kena abang anak dia semayang. Wahai anak. Anak dia kata, wahai ayah, dapat apa semayang? Ajak dia peringkat ketiga ni. Peringkat ketiga dulu. 3, 2, 1. Tuan-tuan naik. Ajak apa? Adik kalau tak semayang, nanti mengaji tak boleh lah. Ilmu tak dapat. Ilmu Allah bagi. Dia takut dia tak dapat ilmu, takut tak dapat A. Awak psycho kan tu. Adik kalau tak semayang, nanti jalan-jalan Allah senang lah. Ada orang belah adik ke, ada orang ambil duit adik ke. Bila adik tak semayang, Allah tak tolong adik, tak jaga. Oh betul nak kena, tak takut dia hilang pergi sekolah ni. Orang pau, orang urut dia semua. Macam tu psycho dia. Adik kalau tak semayang, Allah senang lah. Adik naik bisikal, adik jatuh, luka habis, darah habis kaki apa semua. Kalau Allah tak jaga, tak semayang. Dia fikir ada psycho dia. Bagi dia semayang tu menyelamatkan dia. Semayang, janji semayang. Ajak dia peringkat ketiga tu. Okay ya. Allah senang lah. Allah senang lah. Ataupun kita abang kat dia, adik kalau semayang, ayah akan sayang adik, ibu akan sayang adik, adik-beradik semua sayang adik, kawan-kawan pun akan sayang adik. Adik akan mulia. Semayang tu mulia kat adik. Sebab ni peringkat ketiga macam tu. Dia nak mulia, yang kedua dia nak terlepas dari kebinasaan. Boleh ajak macam tu. Allah senang lah. Ajak macam tu dulu. Allah senang lah. Lepas tu bila naik sikit abang kat dia, adik semayang dapat pahala. Ajak pahala pula.
Pahala tu apa? Mana pahala ni ganjaran Allah bagi. Pahala ni memang tak nampak, tapi kalau nampak semua bakal nak berebut. Dia pahala ni lebih elok daripada duit lagi, lebih mahal daripada duit lagi. Sebab dia boleh dapat syurga. Syurga ni ada itu, ada ini. Ada minat lagi. Oh, syurga pula. Lama-lama dia mengaji lagi, dia amal, lama-lama dia faham, aku buat hanya semata-mata kerana nak tunai perintah dia saja. Ini yang terbaik. Aku hamba dia saja, buat dia suruh saja. Tapi kan dia nak bagi apa? Sudah tuntut sangatlah. Taat pada dia sudah, dia tahulah nak jaga hamba dia macam mana. Yang penting hatiku tumpu pada dia saja. Maksudnya satu, peringkat ikhlas tertinggi. Maksudnya berperingkat, kita nak didik manusia, dan manusia juga berperingkat. Cumanya kita jangan selama-lama duduk peringkat ketiga tu. Naiklah peringkat kedua pula, naik peringkat pertama pula. Dengan menuntut ilmu, mengaji, bersihkan jiwa kita, Allah akan faham kita. Terus dan selain okay. Ikhlas itu ada 3 rukun. Rukun ikhlas pula. Tadi pangkat ikhlas, ni rukun ikhlas pula. Ikhlas pun ada rukun dia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, ketahuilah bahawa bagi ikhlas itu ada asal. Ikhlas tu ada asal dia. Asal dia, punca dia main ke mana ikhlas tu. Ikhlas tu juga ada hakikat ikhlas. Ada punca ikhlas, asal ikhlas, dan ada hakikat ikhlas, dan ada pula kesempurnaan ikhlas. Maksudnya ikhlas ada 3. Yang pertama asal, yang kedua hakikat, yang ketiga kesempurnaan. Asalnya, asal dia maksudnya punca main ikhlas dia. Asal ikhlas ialah niat. Niat itulah asal ikhlas. Siapa niat betul, ikhlas dah dia. Siapa niat tak betul, tak ikhlas dah dia. Punca kita boleh ikhlas adalah niat kita. Bergantung pada niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang dia akan dapat pandai niatkan. Yang ni menghendaki wajah Allah itu zat Allah Subhanahu wa taala, nak Allah saja. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kerana padanya ikhlas. Allah senang. Maksudnya Allah senang. Niat dia hanya kerana Allah, kepada Allah saja. Itulah ikhlas. Orang kata ni dipanggil asal ikhlas. Orang kata hang sedekah niat apa dia? Hang nak murah rezeki ya? Tak. Aku niat kerana Allah, sebab Allah suruh sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infaklah daripada apa yang kami rezeki kepada kamu. Ayat Quran. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah senang. Ayat Quran. Allah senang. Daripada apa yang kami rezekikan mereka itu, yunfiqun, mereka infak. Itu sifat orang beriman. Sifat orang bertakwa pada Allah SWT. Allah senang. Orang kata tak mau murah rezeki. Aku tak fikir lah tu. Rezeki semua ketetapan Tuhan. Bila aku buat benda yang menyebabkan asbab datang murah rezeki, tak nak dia aku nak murah rezeki, tapi fikir apa? Faham tak? Seperti kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, kata dia, bila Allah berkehendak ingin memberikan pada engkau sesuatu, Allah gerakkan hati kamu dan lidah kamu minta. Kitab Hikam. Bagus kitab Hikam Ibn Athaillah kalau kita baca, mendidik jiwa kita. Bila Allah berkehendak, Allah nak bagi kat kita sesuatu, Allah gerakkan hati kita. Hati rasa apa? Nak doa ni, nak sembahyang hajat Dia boleh call ustaz dia, "Ustaz, saya ni ada benda saya nak ni, apa ni. Nak buat macam mana? Sembahyang hajat." Ustaz tu kata, Tok Guru dia kata. Dia pun tergerak lagi kuat hati. Sembahyang hajat. Nak doa lepas sembahyang hajat, nak doa. Sujud takhir nak doa. Bila Allah nak beri pada kita sesuatu, Allah gerakkan hati kita untuk minta, dan lidah kita pun minta. Munajat, minta. Allah senang. Bila minta, Allah bagi. Tapi sebelum kita minta, kita nak Allah bagi, memang Allah nak bagi. Sebabnya Allah jadikan hati kita dan lidah kita meminta pada dia. Baiknya Allah pada kita. Allah ni bukan setakat dia nak bagi kat kita, tapi dia jadikan kita ni, hak kita nak minta apa, hak kita nak minta tu pun dia bagi. Nak minta pun dia bagi. Faham tak? Bukan dekat hak kita minta tu dia nak bagi. Kita nak minta pun yang tu pun dia bagi. Syukurlah pada Allah selagi mana kita ni sedang duk munajat pada Allah. Sebab tu kata Imam, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kata Sayyidina Umar, aku tak peduli qabul. Aku tak peduli doa aku yang mana yang Allah nak terima, aku tak peduli yang tu.
Yang aku peduli, aku ni sentiasa minta. Kerana Allah ni kena bagi satu, Allah bagi kita minta. Faham tak? Ni kita duk fikir, Tuhan tak bagi boleh ni, aku tak dapat ni, tak dapat ni. Minta tak pun, tak dapat. Dia sebut fikir ni tak dapat, tu tak semayang. Tak zikir, tak munajat, tak qiyamul lail. Tak ya Allah semua tak ada. Maksudnya dia ni tak digerakkan ataupun tak diberi kekuatan, tak bagi, tak ada. Tapi jangan pula kita ni duk teringin satu nak Allah bagi, kita pun tak doa, kita kata apa, ni mesti Tuhan tak bagi aku minta lah. Aku tak minta ni. Lagu tu pi pegang dia, tumbuk tu, tumbuk perut dia. Oh, tumbuk perut aku ni. Buat macam mana? Buat macam mana dia bagi aku tumbuk lah. Macam hang juga orang kata dia tak bagi. Kan hang tak minta tu dari dia juga kan. Ni tumbuk semua daripada dia. Usahalah, usaha. Mintalah. Walaupun malas ni, paksa diri munajat pada dia. Doa ni dia suruh, doa ni astajib lakum. Berdoalah kata Allah, mintalah. Aku mustajab kepada kamu, aku bagi. Allah SWT. Ya, memang kita dapat minta pada Allah, menangis-nangis, itu kurniaan Allah pada kita, dan Allah akan bagi selepas itu. Tetapi usahalah selalu latih diri kita selalu meminta. Yang penting kita selalu meminta, bukan yang penting selalu kita dapat. Yang penting selalu kita minta. Kerana orang yang minta, tanda dia Allah nak bagi, dan dia akan dapat. Itu Sayyidina Umar. Aku tak beli, kata dia. Aku minta ni dapat ni. Maksudnya Sayyidina Umar ni seolah dia tak buat senarai. Contoh dia minta ke Allah 10 hari ni, 10 benda dia minta, dia tak buat senarai. Orang ni dapat dah, ni dapat, tak buat gitu. Senarai dah apa? Hari ni aku doa dah, tik hari ni doa dah. Petang ni doa dah, tik. Dia tik doa saja, dia tak tik dapat dah lagi. Yang penting kata dia adalah berdoa, bukan aku dapat lihat dan aku capai apa yang aku minta. Yang penting doa tu. So, yang penting doa kenapa? Dah janji dah, doa Allah bagi, insya-Allah. Kalaupun Allah tak bagi kat dunia, Allah bagi kat akhirat. Contoh kita minta apa? Ya Allah, aku nak kaya. Tak kaya-kaya. Allah tak bagi ke? Allah bagi. Apa bukti Allah bagi? Tu kamu minta Allah bagilah. Dia nak bagi pada kamu, dia gerakkan hati kamu minta. Tu aku tak kaya pun. Kaya, pasti kaya. Kerana kata ulama, bila tak kaya di dunia, Allah bagi syurga di akhirat, jadi orang kaya dalam syurga. Tak benar lagi bagus. Kaya dunia ke kaya dalam syurga? Kaya dunia duit habis. Orang cari kita, orang nak duit kita, orang dekati kita, orang nak ambil hak kita, orang dengki kita, orang hasad pada kita, orang buat macam-macam kita, sebab kita ni kaya sangat. Tapi kaya raya dalam syurga, senang dalam syurga, tu bagus tak? Bagus. Sampai nanti bila dia dapat macam ni, aku ni tak kaya, aku minta kaya, tak kaya, dia mati. Mati tengok Allah kata apa? Ambillah kepada syurga, ambillah segala kemewahan, kesenangan yang ada dalam syurga. Ini balasan, aku gantikan doa engkau, dulu engkau minta kaya dunia, tapi aku gantikan di akhirat, nak bagi di akhirat. Ini lebih baik pada engkau. Waktu tu dia kata, ya Allah, kalau macam tu, Allah sana, aku nak balik ke dunia, aku nak doa semua, jangan kubur semua. Aku nak semua dibalas macam ni. Faham tak? Itu disebut dalam kitab, ada faedah daripada Al-Habib Zain bin Sumait. Disebut begitu. Jadi ada doa-doa yang tak dikabulkan di dunia, tetap kabul juga sebab Allah janji, tapi kabul di akhirat, digantikan dengan syurga. Ya Allah, aku nak rita, tak dapat rita. Kita tengok dapat syurga, rita dengan syurga mana lebih baik? Kan kita nak rita tu juga, syurga tak dapat masuk neraka, nak yang mana? Rita sah. Tambahlah ni dah rita mewah pun pening kepala, tak lebih mana? Apa guna rita mewah? Lagi tu baik tak ada rita, tak lebih mana, sama ya. Kita sama dengan miskin lah ni. Kita sama saja. Tapi bila Allah bagi syurga, itu segala-galanya, nikmat segala-galanya. Okey Allah senang amat. Jadi Allah senang amat macam tu. Ada pula setengah orang Allah tak kabulkan di dunia doa dia. Akhirat ni waktu nak timbang amal dia, dia tengok pahala banyak. Oi, pahala apa bergunung-gunung ni, banyak sangat ni. Kata, ya Allah, ni pahala apa aku tak nak buat ni. Allah kata, inilah doa-doa kamu yang belum aku mustajabkan di dunia dulu, dan aku tukar di pahala hari ni untuk beratkan timbangan amal kau. Waktu dia rasa apa? Ya Allah, kalau lah boleh balik ke dunia, aku nak doa semua, jangan mustajab satu pun. Sebab ni lagi penting. Timbang-timbang terus masuk syurga. Senang. Kita kalut, oh tak mustajab ke ni? Tak mustajab lagi, lagi tak doa. Senang. Aku doa dah 10 kali dah, tapi tak doa. Jangan teruskan doa. Kenapa? Akan jadi ibadah dan jadi pahala yang sangat besar nanti di akhirat kalau tak qabul di dunia. Allah senang. Macam tu. Takkan sia-sia doa. Allah senang. Takkan sia-sia orang minta. Dalam hadis kursi Allah kata apa?
Aku malu melihat hamba aku menadahkan tangan meminta kepada aku lalu aku tak beri. Aku malu, kata Allah. Tu Allah. Malu kalau aku tak beri. Hamba aku minta, ya Allah, ya Allah. Malu kalau aku tak beri. Aku pasti beri. Di antara yang Allah beri apa? Tu kita boleh minta pada tu Allah beri dah tu. Sebab kita tak minta pada selain dia. Selalu Habib Amar kata. Habib Amar kata, alhamdulillah Allah muliakan kita pada malam ini. Duduk munajat, ya Allah, ya Allah. Dia berhenti saat dia kata, alhamdulillah Allah muliakan kita pada malam ini. Allah jadikan kita meminta, kita berada di depan pintu dia, kita minta hanya pada dia. Saat ini ada orang minta pada selain dia, ada orang minta kepada matahari, ada orang minta pada makhluk, ada orang minta pada fulan dan fulan, tapi Allah jadikan hati kita minta pada dia saja. Itu kemuliaan yang Allah pada kita. Boleh munajat, minta pada dia, ya Allah, ya Allah. Itu dah bagi dah. Jadikan kita ahli tauhid, orang minta pada Allah SWT. Ada orang di dunia ni minta pada Allah, tak pernah dia minta pada makhluk. Ada? Tapi Allah jadikan hati kita minta pada dia. Alhamdulillah. Senang. Itu tanda dia nak bagi. Macam tu Suatu rajinlah minta, rajinlah berdoa. Pasti Allah kabulkan dan pasti bermanfaat di dunia dan akhirat. Allah SWT. Macam tu. Allah SWT. Suatu Sayyidina Umar kata, aku tak peduli kabul doa aku, dapat atau tak dapat. Yang aku peduli ialah aku berdoa pada Allah. Tetap aku berdoa pada Allah. Dan latihlah diri kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat, setiap keadaan dan setiap apa kita nak buat. Latih. Allah senang. Contoh Syafiq orang nak main, orang nak main, nak keluar rumah, kena berdoa. Nak balik kena berdoa. Allah senang mat. Nak pergi mana semua kena berdoa. Doa. Okey. Allah senang mat. Kena berdoa semua. Bahkan kita nak balik rumah, kita pergi kerja, contoh esok kita pergi kerja, kita nak balik rumah, doa pada Allah. Doa apa? Ya Allah, lembutkanlah isteri aku supaya dia tak maki aku, tak marah aku, tak pening kepala aku. Selamat kita insya-Allah. Okay, kalau pun tak kabul, dia marah kita. Sebab isteri pun doa kat di rumah, ya Allah, bagilah aku boleh marah isteri aku, suami kau ni. Aku geram kat dia, izinkan aku. Tahu ana. Tak tahu siapa ni kabul kan. Masalah. Contohlah kita nak balik dari kerja, doa, ya Allah, jadikanlah rumah tangga aku bahagia. Jadikanlah balik aku ni buat barakah. Tenangkanlah isteri-isteriku, anak aku, mudahkan urusan mereka di rumah aku. Baik aku balik benar barakah, rahmat rumah. Doa. Esok nak keluar pergi kerja pula, doa, ya Allah, bagilah rezeki aku berkat, kerja aku mudah. Walaupun tak angkat tangan tapi di hati. Dan dia kata, ya Allah, jadikan kita ni barakah, jadi selamatkanlah aku dalam keadaan ni, ya Allah. Subhanallah, sakhirna hadha muqna wa inna ila semua bacalah. Sentiasa berdoa. Nak main ngaji, berdoa, ya Allah, bagilah kefahaman aku, bagi murah rezeki, bagi ampun dosa dalam hadis ni, bagi malaikat-malaikat turun ni doa kat aku, supaya aku dapat rahmat, dapat dekat dengan kau, ya Allah, supaya masalah rumah tangga aku selesai semuanya, supaya wabak, musibah semua diangkat oleh Allah. Tolonglah ya Allah. Doa aku tu main ngaji. Nak buat apa semua doa. Nak makan pun kena doa. Minum pun ada doa dah. Keluar tandas pada doa, masuk tandas pada doa, semua ada doa. Kena banyak akan doa. Tapi ada setengah orang dia bukan banyak akan doa, tapi dia duk banyak akan duk fikir, aku tak dapat lagi yang ni, tak dapat lagi yang ni. Doa tak fikir. Banyak akan doa dan jangan duk sibuk apa yang belum kita dapat. Sibuklah kita berdoa. InsyaAllah kita akan dapat. Allah akan bagi insyaAllah. Contoh doa. Contoh kita hari tu ada masalah dengan bos, kita tak buat kerja dia kan, ada kerja yang tak sempat kita selesai kan, doa, ya Allah, bagilah bos aku ni, dia lembut hati, dia maafkan aku tak sengaja ni, ya Allah. Tapi banyakkan hati kita dengan Allah, hubung dengan Allah, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Contoh, insya-Allah Allah akan lepaskan kita. Allah akan beri sebaik-baik perlindungan pada kita kalau hati kita sadu dengan dia. Tapi kalau kita nampak aku mampu buat, aku boleh buat, aku pandai, tak doa, oh kerja tu aku boleh buat, tak ada masalah apa, tak doa pun, ya Allah pemudahkan, ya Allah, aku takut payah jangan macam tu. Nak buat apa pun walaupun mudah, doa pada Allah. Nak bimbing anak ke, nak bimbing isteri ke, nak bimbing pekerja ke, nak bimbing murid ke, Allah sesenang. Nak pergi tempat kerja ke, nak masak ke, nak makan ke, nak apa saja, doa, ya Allah mudahkan, ya Allah rahmati, ya Allah beri berkat, ya Allah. Dan inilah hal keadaan Nabi SAW. Nabi selalu banyak berdoa. Nabi nak pakai baju, Nabi doa. Nabi keluar rumah, Nabi doa. Masuk rumah doa. Masuk tandas doa. Nabi ni banyak berdoa, menunjukkan hati Nabi sangat sibuk dengan Allah.
Dan Nabi sentiasa bergantung pada Allah. Nabi nampak sesuatu itu pemberian daripada Allah, maka minta pada dia. Jangan berpaling hati kita daripada Allah, minta selalu. Nak buat bisnes, selalu doa, ya Allah, ya Allah, bisnes selalu doa. Dan apa sajalah. Okey ya. Allah senang. Kita ni kena selalu berdoa kepada Allah dalam apa saja yang kita buat. Macam kita berdoa, barang yang kita sayang hilang, tu kita nak balik. Doa tu. Pernah tak barang kita sayang hilang? Doa, ya Allah bagi jumpa balik, ya Allah, kalau boleh jumpa jugalah ya Allah. Sambil tengok tu, ya Allah nak jumpa juga ni ya Allah. Senang. Kena hal macam tu kita. Ya Allah, saya nak pergi ni. Allah nak keluar ni, ya Allah, selamatkan aku daripada wabak ke, daripada apa, tak kira lah. Daripada fitnah ya Allah. Kita kalau barang kita hilang, minta sangat pada Allah, nak jumpa balik barang kita sayang hilang. Oh, kita nak buat apa, tak minta pula pada Allah, supaya Allah bagi, supaya Allah tolong, supaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey ya. Terus sikit lagi. Asal ikhlas ni apa? Niat. Dia niat, qasad, tujuan dia Allah saja, bukan yang lain. Ni asal ikhlas, niat. Siapa tak jaga niat, tak akan main ikhlas. Siapa tak ada niat dan tak jaga niat, tak peduli niat, tak akan ada ikhlas. Mesti main benda lain. Mesti akan main benda lain. Jaga hati, maka dapat ikhlas. Siapa tak jaga hati, tak dapat ikhlas. Bukan senang nak ikhlas, perlukan sedikit usaha. Senang. Khususnya yang kedua, hakikatnya ni hakikat ikhlas. Apa dia hakikat ikhlas? Menafikan campuran daripada niat. Hakikat ikhlas, niat kita tu yang kita nak Allah saja tu, nak ridha Allah saja, tak campur dengan yang lain pun. Apa orang kita tak campur? Nak orang pandang ke, nak orang puji ke, nak masyhur ke, nak ramai pengikut ke, nak orang iktiraf aku ke, tak ada. Aku nak Allah ya. Yang lain tak ada. Bukan tujuan aku. Allah saja. Ridha Allah saja tujuan aku. Wa ridwanu minallahi akbar. Ridha Allah paling besar sekali. Itu tujuan aku. Ya ilahi antal maqsudi wa ridhaka an matlubi. Ilahi antal maqsudi, wahai Tuhanku, engkau lah. Wahai ilahku, wahai Tuhanku, engkau lah maksudku, tujuan aku. Dan ridha engkau aku tuntut. Yang aku nak ridha engkau saja. Allah senang. Jadi Allah senang. Hakikat ikhlas tu apa? Hati kita tak terlintas apa pun, Allah saja di hati kita. Maksud Allah di hati kita, tujuan kita hanya Allah. Ingatan kita hanya pada Allah. Kasih kita hanya pada Allah. Tumpahan kita hanya pada Allah. Dan kegembiraan, keseronokan kita dalam ibadah dengan Allah, bukan dengan yang lain. Ada orang seronok yang mulai. Kita tanya dah, seronok yang mulai mana ni ya? Ketiga hamil temu dah no. This is new. Awak aku duduk belakang, awak aku main ke? Lepas tu seronok. Tak idea tu. Ada orang itu ada. Zaman-zaman sekolah, main awal, mulai. Di rumah tak mulai pun. Sekolah buat mulai main. Rupanya dia mesej dengan mak dia tu, mak dia nak main. Mak dia tanya dia, abang nak main dah? Abang nak main dah sayang. Atau awal, waktu semangat, sembilan tasbih sampai 4 rakaat tu kira semangat. Orang ni semua tertidur, dia tak tidur. Kenapa? Sebab lagi nampak lekeh pula mak dia belakang. Kerai pula tak ada. Lagi nampak lekeh pula kalau tidur. Aku pun boleh tidur. Semangat. Allah senang, okey ya. Demi cinta abadi. Aku korban segala-galanya. Demi cinta abadi. Lihatlah. Hidup semati dan sebagainya. Jadi Allah senang. Hakikat ikhlas tu tak campur apa pun. Kegembiraan dalam ibadah, keseronokan dalam ibadah, semangat dalam ibadah, dia memandang ni pemberian daripada Allah. Ibadah ni kemuliaan daripada Allah. Aku buat seronok. Kenapa? Allah bagi kepada aku kurniaan. Seronok dengan Islam yang Allah bagi, alhamdulillah. Seronok dengan ibadah yang Allah kurnia Allah. Itu saja hati dia. Walaupun orang puji dia, walaupun orang kata dia wali, soleh, alim, baik, Allah senang. Tapi tetap hati dia tak campur dengan niat apa pun. Kita puji dia, kita keji dia macam tu saja. Niat dia Allah saja dia nak. Ni hakikat ikhlas. Tak campur apa pun. Allah senang. Bukan senang maksudnya. Perlu mujahadah, perlu zikir, perlu bersihkan jiwa, minta pada Allah ikhlas. Allah senang. Dia nak dapat ikhlas ni, zikirkan, amalkan zikir ni kata ulama. Kebanyakan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu kali. Kalau buat satu kali bagus. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya-Allah Allah akan punya ikhlas kata ulama.
Hakikatnya menafikan campuran dan daripada niat, kecampuran daripada niat. Yang ketiga, kesempurnaan ikhlas. Apa itu kesempurnaan ikhlas mengikut pandangan Imam Ghazali? Ikhlas ni kan sempurna. Dan macam mana nak sempurnakan ikhlas? Dan kesempurnaannya benar. Hati kena benar. Hati kena jujur. Allah tahu kan hati kita nak apa kan? Kau Allah tak tahu? Allah tahu. Kita semayang tu kita nak apa? Kita zikir kita nak apa? Nak terbang ke? Nak jalan tahiyat ke? Nak berubat ke? Zikir banyak. Kau nak tarik duit bawah sejadah ke? Nak tarik emas ke keluar? Zikir untuk apa? Dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benarkan hati dengan Allah. Allah sesenang. Orang yang benar hati dengan Allah, Allah sesenang, dia merasakan Allah tahu hati dia, dan dia tak berani untuk palingkan hati dia daripada selain Allah. Walaupun orang kata zikir ni akan dapat sekian, dah Allah benar. Allah sesenang. Okey ya. Allah sesenang. Jadi kesempurnaan ikhlas apa? Benar hati. Nak benar mesti susah. Habib Umar pernah kata, andai hati kamu tu benar dengan Allah, kamu jujur betul nak hadap Allah, kamu nak taubat betul pada Allah pada malam ni, betul nak hadap hati pada Allah, nak ibadah, nak tepu Allah ya, nak Allah ya, tak main lain, nak masyarakat tak mau, nak tunaikan syahwat tak mau, nak Allah ya. Habib Umar kata apa? Waktu ni Allah boleh angkat kamu setinggi langit, makam kamu setinggi langit. Bahasa dia lah, Allah juga Allah boleh angkat engkau di kasih dia. Tapi engkau menunda-nunda untuk jujur, engkau tak mau jujur lagi taubat, engkau masih sayang lagi maksiat-maksiat engkau. Kau masih lagi nak bahagian tu, nak bahagian kamu, nak tak betul-betul jujur nak Allah lagi. Fikir lagi, aku nak maksiat tu, aku tak boleh nak tinggal lagi. Nak tambah nak putus cinta pula lagi teruk. Seksa. Dia mesej dengan perempuan kadang-kadang tu. Lagi teruk. Contoh dia bangun subuh lambat. Dia sayang lagi tu nak bangun subuh awal tu. Dia fikir nak kena mungkin 5.30 Dia pilu kot, tak apalah, pukul 7 pun tu kira okey lah tu. Allah senang. Sebab 2 minit lagi lah nak terik matahari. Bangun ke 7. Padahal wudu habis juga waktu. Tapi rasa soleh sebab pukul 7 tu ke awal kata dah. Selalu pukul 10. Pukul 12. Jadi dia tak mau jujur betul-betul lagi. Kena putuskan hati kita. Ya Allah, aku jujur ya Allah. Aku benarkan hatiku ya Allah. Aku nak bangun betul awal esok, nak tunaikan perintah Engkau ya Allah. Tak mau dah sayang tempat tidur aku, tak mau dah ya Allah. Nak angkat waktu tu Allah boleh angkat kita nak kasih dah. Esok bangun awal terus. Tapi tak jujur, lambat nak jujur. Kita ni lambat tunda. Minggu depan nak sungguh-sungguh aku bangun bawah minggu depan. Minggu ni makan banyak dululah. Makan sedap dulu minggu ni. Bagi kenyang dulu perut aku. Tak mau betul. Atau minggu ni buat lu maksiat apa-apa, nanti aku taubat. Ni semua tipu dari syaitan, tarikkan hawa nafsu. Cepat jujur dengan Allah, cepat nak kembali pada Allah, cepat taubatan nasuha. Cepat azam esok nak bangun tahajud. Bukan dia fikir lah ni sehari dua ni hujan no. Tunggu nantilah lah ni kita nikmati dulu hujan ni, sedap ni. Kita fikir lain mengawal tak boleh. Jujur terus esok nak bangun. Ada setengah orang bila dia nak tidur, dia tak amal sunnah-sunnah Nabi, zikirnya, al-mu'nya, dia tunda esok tak apa aku buat. Hari ni letih lah tidur dulu. Esok sama juga letih tidur dulu. 2 bulan dah tak buat. Al-mu' tak buat, subhanallah tak buat, baca doa tidur tak buat, tidur terus ya. Tak tidur terus. Bahkan dia tutup tidur dia dengan handphone saja, bukan dengan yang lain. Malam ni kena jujur. Malam ni tak boleh aku kena zikir sebelum tidur, aku kena selawat pada Nabi, nak baca doa tidur, aku nak kena ikut Nabi. Jujur nak cari redha Allah ni. Tak boleh lah aku duk biak nanti dulu tak boleh. Kalau betul jujur saat ni Allah angkat darjat kita. Macam main mengaji ni kena betul-betul jujur. Kalau setakat dengar dapat sikit. Kalau jujur betul-betul aku nak amal ni, nak buat apa lagi? Rumah aku nak buat apa lagi? Lah kita tunggu apa lagi kita nak amal ni? Kena pelik orang tu dia tunda amal. Tunggu apa sebenarnya? Tunda ngaji banyak tapi dia macam tak amal, tak sungguh amal. Dia tunggu apa tu? Waktu tu, usia kita tu, waktu kita tu, modal kita, peluang kita. Takut tak dapat dah lepas ni. Lepas waktu habis. Memang amalan ni qada, waktu tak ada qada. Bahasa senang. Bahkan kalau kita mati, tak boleh ganti yang kita tinggal ibadat. Di dunia ni kita tak boleh ganti yang dalam kubur, tak boleh. Ada masuk kubur kita dapat malaikat, nanti saat malaikat Zul tanya apa lagi? Aku nak qada dulu sembahyang duha semua yang aku tak buat tu. Nak qada dulu tahajud, witir semua. Memang sembahyang aku puasa nak qada dulu. Lepas tu nanti baru main-main tanya. Tak ada. Dalam kubur bukan tempat amal tapi tempat balas. Akhirat tempat balas bukan tempat amal.
Tempat aman hanya satu saja dunia kan. Peluang ni sekali kita hidup. Lepas tu dia tunda apa? Sekarang dia tunda. Main duha dia tunda sehari yang dia tak buat. Esok tak buat juga. Lusa tak buat juga. Dia sedang seminggu tak buat. Lepas tu tak semua juga. Biar juga tak buat. Witirnya tak buat. Tahajudnya tak buat. Allah senang. Rawatibnya buat lebih kurang saja. Rajin buat, tak rajin tak buat. Semayang pun lebih kurang. Baca Quran pun tak. Jangan tunda. Jangan tunda. Allah senang. Sebab mati tak boleh ditunda. Kalau mati boleh tunda lah amal. Orang tunda amal tu dia rasakan mati boleh tunda. Mati lambat lagi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal tak sah. Sesaat tak dilambatkan, saat tak dipercepatkan. Jalan terus. Siapa nak tunda amal boleh satu syarat kan? Syarat dia apa? Bila malaikat maut mai, dia bangkan malaikat maut, dia boleh buat sembang. Dia boleh buat gira lah, buat sembang apa semua. PM tepi apa semua, dia boleh bang kata nanti dululah aku nak taubat nak. Tapi boleh tak? Tak boleh. Kita bukan Rasulullah malaikat maut minta izin. Ya Rasulullah, nak dak engkau mati hari ni. Pertama aku tak tarik lah, Allah pilih daripada engkau. Itu Rasulullah. Kalau kita tak ada lah. Dia main-main terus ya, jalan terus. Jangan tunda. Buat. Waktu lapang ni lah amal. Kata Nabi SAW dalam hadis, siapa yang berzikir pada Allah, beribadah pada Allah, diingat Allah pada waktu dia lapang, Allah akan ingat dia pada waktu dia sempit. Itu hadis. Waktu lapang, waktu tak ada apa-apa ni, ibadat lah. PKP pula, kerja di rumah pula, kan buat apa sangat? Ibadat lah. Duhanya buat, rawatibnya buat, baca Yasin pagi-pagi, saya baca Quran pula, surah Waqiah ke petang, baca doa pagi, doa petang, hak Nabi amal. Hidupkan rumah dengan Quran, hidupkan dengan Qiyamul Lail, apa semua. Hidupkan dengan selawat pada Nabi SAW, balik ilmu, buka online, dengar apa semua. Lalu ni TV pun canggih-canggih, smartphone, smart TV. Terus connect ke TV saja. Tapi dia connect benda lain juga, tak connect juga benda-benda yang manfaat. Ujian. Padahal waktu nak beli tu, ni kita boleh dengar kuliah orang ramai no. Beli online. Jadi Allah SWT, jangan tunda. Siapa ingat Allah waktu lapang ni, waktu duk relax lah ni, dia ingat Allah, dia zikir, dia isi waktu dia, nangis-nangis munajat. Waktu dia susah nanti, walaupun dia tak ibadat sungguh waktu tu, dia tak ada nak ibadatkan dan sebagainya, dia sibuk, Allah ingat dia waktu tu. Once Allah ingat, waktu tu Allah akan limpahkan dia pertolongan, keberkatan, ketenangan apa semua. Siapa waktu lapang, waktu tenang ni tak ibadat sungguh-sungguh, waktu sempit nanti dia panggil apa? Ghaflah. Apa dia? Bahasa Penang tu? Ghaflah jingga. Ghaflah. Kalut. Celaru. Sebab tidak ada dalaman. Peluru tak ada. Peluru tak simpan waktu mana tak perang. Waktu perang pun nak pergi peluru tak ada lah. Contoh tu. Tengok askar-askar di semua negara, depa buat apa lah ni? Latih. Buat maksudnya amal. Nembaknya, beli senjata, beli tu, beli ni. Dan nak perang, keluar terus. Waktu senang, waktu tak perang ni lah kita kena bermujahadah, berzikir, semua. Isi peluru sini. Isi semua sini. Tak senang amat. Contoh bukan suruh isi peluru dalam ni. Makan peluru pula lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Isi semua. Bila kita datang kesulitan, datang kesempitan, kita tak risau. Kenapa? Dah penuh dengan iman, dah penuh dengan ridha, dah penuh dengan bahagia, dah penuh dengan kenal Tuhan. Akhirnya dia nampak sesuatu itu semua daripada Allah, boleh lepas semua, jangan takut. Allah ada. Tenang aja. Tapi waktu lapang kena ingat Allah banyak. Waktu sempit Allah ingat kita, Allah tolong kita maksudnya. Allah akan bagi perhatian yang khusus pada kita. Tapi kalau waktu sempit kita ingat Allah, orang mesti tak bagus. Kenapa? Bila lepas dia sempit, dia main lapang, dia tak ingat pula. Allah sebut tentang golongan ni dalam Quran. Mereka yang bila ditimpa musibah, kesusahan, dia menangis-nangis, ya Allah lepaskanlah, ya Allah lepaskanlah, aku nak taubat, ya Allah aku nak zikir betul-betul, aku nak mayang betul-betul, aku tak mau dah maksiat apa semua ni, aku kena timpa musibah ni. Ya, kata Allah, bila aku lepas dia kembali balik kepada panggil dulu. Jangan jadi gitu. Kita biar waktu lapang, waktu senang ibadah, isi hati kita dengan iman, dengan akhlak, dengan semua arifat dan sebagainya. Bila berlaku satu, kita dah ada dah. Sebab tu orang beriman, orang ada nur, orang ada cahaya dalam hati dia. Waktu PKP, waktu lockdown dengan apa semua, hati dia relax. Diri dia tak lockdown pun. Malaysia lockdown, dia tak lockdown. Dia tetap macam tu. Kenapa? Dia ada hubungan dengan Allah SWT.
Dia bebas. Bebas bukan macam dia keluar pergi jumpa orang, tak. Hati dia bebas, tak sempit. Orang kalau lockdown, hati pun lockdown. Allah tak ada pergi mana. Orang ada nur, ada cahaya, dia nampak semua daripada Allah, tak tenang. Mereka tetap bebas, tetap jalan bebas ke sana ke sini. Bawa sana. Bukan jalan dengan diri dia, jalan dengan hati dia. Faham? Dia rasa alam ni luas. Dia memandang hikmah, dia memandang kebaikan, dia memandang ada anugerah Allah sebalik semua yang menimpa ni. Tenang. Memandang Allah SWT, semua kebaikan daripada Allah. Kenapa? Daripada isi dengan nur, dengan zikir, dengan macam tu Allah senang. Okay. Jadi kesempurnaan ikhlas tu adalah benar hati. Kena benar hati kita. Tutuilah sungguh-sungguh. Masa bukan ada banyak dah ni. Masa tak banyak dah. Akhir zaman ni tak banyak dah masa. Kata Nabi SAW, beramallah kamu sebelum 5 perkara. Sebelum Allah sedang keluar yang Dajjal. Keluar Dajjal tak ada manfaat dah untuk bina iman. Terpengaruh kan dia. Syahwat kuat. Dia umai semua syahwat suka. Tak ada nak bersih hati. Terikut dia. Yang kedua, sebelum terbit matahari daripada barat. Yang ketiga, sebelum sebelum apa? Semua ada 5. Sebelum ajal lah, sebelum mati lah. Lagi apa lagi? Semua ada 5. Sebelum susah kan, sebelum apa? Ada hadis nanti kita tengok balik. Maksudnya amal semua. Ada 5 semua. Sungguh-sungguh amal. Jangan tunggu zaman Dajjal pun nak amal. Jangan tunggu susah nanti pun nak amal. Jangan tunggu dah sempit nanti pun nak amal. Waktu ni lah. Benar ada 6 pangkat. Benar dalam ikhlas ni, benar ke hati untuk ikhlas ni, ada 6 pangkat pula. Panjang ni. Kita akan sambung hari lain pula, insyaAllah. Semoga Allah jadikan hati kita benar untuk menghadap Allah SWT. Allah jadikan hati kita ikhlas semata-mata kerana Allah ibadah. Dan semoga dengan jujur, benarnya hati, Allah mengangkat darjat kita, Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah pelihara kita daripada segala wabak, segala musibah, segala fitnah, kezaliman, penindasan dan sebagainya, penipuan. Semoga Allah SWT jadikan hati kita semua hati yang hidup, yang ada nur, yang tenang walaupun apa keadaan pun. Semoga Allah kurniakan kebahagiaan dalam diri kita walaupun kita PKP, walaupun kita lockdown. Tapi Allah jadikan hati kita tetap bahagia, tetap lapang, tetap luas, tetap dapat mengingati Maha Pencipta, Maha Agung Allah SWT. Dan semoga Allah kurniakan kepada kita untuk memahami hikmah di sebalik ciptaan Allah. Dan semoga Allah tukar segala musibah yang kita hadapi lah ni dengan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi, yang paling banyak kepada umat Islam. Semoga apa yang umat Islam hadapi pada waktu ini, kesempitan yang dihadapi oleh umat Islam, semoga Allah ganti dengan nikmat yang paling besar sekali. Kerana ujian kita besar, nikmat akan datang pun besar. Semoga Allah melepaskan kita dari kesulitan ini. Allah beri kemenangan kepada semua umat Islam, kelepasan. Dan semoga Allah angkat segala wabak, segala musibah, segala keburukan, segala kezaliman, segala apa saja yang memudaratkan umat Islam. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah.